عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita sambung pembacaan kitab Riyadhus Salihin bagi Imam Nawawi dalam babul haya'i wa fadlihi wal hassi 'ala at-takhalluq bihi. Bab pada menyatakan malu dan kelebihan malu dan galakkan untuk berakhlak dengannya dalam Kitabul Adab. Siri yang lepas kita membaca tentang bab larangan daripada meminta jawatan dan juga bab meminta kepada pemimpin untuk memilih menteri yang saleh dan juga memberi pengawasan kepada mereka supaya jangan memilih kawan yang jahat. Jadi malam ni kita akan tengok dalam Kitabul Adab di bawah babul haya'i wa fadlihi wal hassi 'ala at-takhalluq bihi. Bab pada menyatakan malu dan juga kelebihan malu serta galakkan untuk kita berakhlak dengannya. Dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab ini ada 4 hadis. Saya nak baca di hujung dulu. Al-Imam Nawawi menyimpulkan membicarakan bab malu ini. Kata Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama haqiqatul haya'i khulqun yab'athu 'ala tarkil khabih 'ala tarkil khabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhi haqq. Wa rawayna 'an Abi Qasim al-Junayd radhiyallahu rahimahullahu ta'ala qala al-haya'u ru'yatul ala ay an-ni'am wa ru'yatut taqsir fayatawalladu bainahuma halatun tusamma haya'an. Apa makna malu? Kata Imam Nawawi, telah berkata para ulama, hakikat malu itu ialah akhlak, sifat moral yang membawa pelakunya untuk meninggal perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang disepakati keburukannya. Itu akhlak. Ada perkara-perkara yang secara fitrahnya manusia akan kata perkara itu buruk. Meninggalkan perkara yang buruk itu adalah akhlak. Dan dia juga menghalang seseorang untuk taksir, untuk bermudah-mudahan dalam menggunakan hak daripada orang yang memiliki hak. Dia kata Imam Nawawi, Abul Qasim al-Junaid rahimahullah ta'ala berkata, malu itu ialah melihat kepada nikmat dan melihat kepada taksir. Taksir ni pengurangan. Fayatawalladu bainahuma halatun tusamma hayaan. Di antara keduanya itu lahirlah satu keadaan yang dinamakan malu, yakni dia melihat kepada isi nikmat itu, sehingga satu orang yang ada sifat malu, dia tidak akan menobros daripada hak orang lain, dan dalam masa yang sama dia juga tidak akan malu untuk mempertahankan haknya dari segi ketaksiran. Di antara keduanya itu, di antara tidak melampau, tidak keterlaluan mengambil hak orang dan tidak bermudah-mudahan tentang hak sendiri, di antara keduanya itulah lahirnya apa yang dinamakan malu. Wallahu ta'ala a'lam. Baru kita baca hadis. Hadis yang pertama untuk malam ni, hadis nombor 718 dalam kitab Riyadhus Salihin. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui di antara dia melalui kepada seorang ansar. Ada seorang ansar, wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i. Sedangkan sahabat ansar ini, lelaki ansar ini, dia sedang memberikan peringatan kepada saudaranya tentang malu. Dia memberikan peringatan, mau'izah, peringatan kepada saudaranya tentang malu. Peringatan apa? Dalam syarah dia sebut macam ni: ya'idhu akhahu fil haya'i ay yanhahu anhu wa yubayyinu ma yatarattabu ala mulazabatihi minal mafsadati. Yakni dia melarang kawan ansar dia, kawan dia itu, supaya kawan dia itu tak buat perkara-perkara yang boleh menghilangkan malunya, menghilangkan sifat malunya, dan juga memberitahu kepadanya tentang apa dia perkara-perkara yang boleh membawa kepada kemusnahan. Kemusnahan dalam beragama ni, bila kita tak malu dalam beragama ini, akan menyebabkan agama kita jadi musnah. Okey, itu maksud dia. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i. Dia memberi peringatan kepada saudaranya tentang malu, tentang batasan-batasan malu. Jangan kamu memandang enteng tentang malu dan sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, da'hu, biar pi kat dia. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu daripada iman. Nabi kata apa? Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu daripada iman. Da'hu, tinggalkan dia. Maksud dia apa? Ai utrukhu ala hadzal khalq. Biar pi dia di atas akhlak ini, akhlak, supaya dia tetap ada malunya dalam bertindak. Dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang melampau batas ni adalah orang yang hilang perasaan malu. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tak malu, satu orang tu dia hilang malunya, fasna' ma syi'ta. Buatlah apa yang dia suka. Orang yang apabila hilang malu, maka dia buat benda-benda yang kadang-kadang luar daripada pemikiran manusia. Orang yang tak ada malu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-haya'u wal iman qurana. Malu dan iman itu dia mari secara berkembang. Malu dan iman dia mari secara berkembang. Seorang yang nak sempurna iman, dia kena ada malu. Satu orang yang ada malu, insya-Allah dia mai iman. Nabi kata, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Atau kama qala, Nabi kata apabila diangkat salah satu daripada keduanya, maka terangkatlah yang kedua. Satu orang yang Allah Ta'ala tak bagi kepada dia iman, diangkat iman daripadanya, maka orang yang tak ada iman, tuan-tuan, tak ada masalah kepada mereka, tak ada perasaan malu kepada mereka, tak ada. Mereka nak malu dengan Tuhan, tak ada. Mereka nak malu sesama makhluk, tak ada. Orang yang tidak ada iman, orang yang tidak ada iman, dia boleh telanjang bogeh, tak ada masalah apa. Pasal iman diangkat. Bila iman diangkat, malu pun diangkat. Ataupun fa iza rufi'a ahaduhuma, diangkat salah satu yang yakni diangkat malu daripadanya, maka terangkatlah bersama dengan malu itu iman. Dia macam orang beriman asalnya, tapi bila hilang malunya, maka hilanglah imannya. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu daripada iman. Sebahagian daripada iman, sekali kita akan jumpa dalam hadis yang ketiga nanti, sebahagian daripada iman itu adalah malu. Malu ini antara komponen utama dalam iman. Antara komponen-komponen dalam iman ni apa? Malu. Kata Nabi kata, fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu daripada iman. Bandingkan dengan hadis yang tadi pula, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar.
Bila diangkat salah satu daripada keduanya, maka diangkat yang satu lagi. Angkat malu, hilang iman. Tak ada iman, hilang malu. Demikian yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis yang kedua. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Wa fi riwayatin li Muslimin al-haya'u khairun kulluhu atau qala al-haya'u kulluhu khairun. Hadis ni daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Dia kata, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu itu tidak datang melainkan bersama dengan kebaikan. Satu orang yang dianugerahkan malu, bersama dengan malunya itu ada kebaikan. Bersama malunya itu ada kebaikan. Perhati hadis ni. Saya ulang. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Melainkan dengan kebaikan. Maksudnya, apabila ada perasaan malu, malu ni ada yang dibentuk, dipupuk, dan malu ni ada yang fitri, ada yang fitrah, yang datang bersama-sama dengan fitrah manusia. Dan yang Allah Ta'ala anugerahkan malu kepada manusia itu, la ya'ti illa bi khairin. Tidak datang malu itu melainkan bersama dengan kebaikan. Mesti bersama dengan kebaikan. Tuan-tuan, satu orang yang malu, malu takut orang kata. Takut orang kata. Sudah tentu kesimpulan takut orang kata itu berpunca daripada berpunca daripada kebaikan yang dia mau dapat di kalangan anggota masyarakat. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang melainkan bersama dengan kebaikan. Riwayat Muslim pula dia kata al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu semuanya baik. Ataupun al-haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Ada beza sikit dalam dua riwayat Muslim tu. Satu, dia kata al-haya'u khairun kulluhu. Secara harfiahnya, al-haya'u malu, khairun baik, kulluhu semuanya. Satu lagi, al-haya'u malu, kulluhu semuanya, khairun baik. Maksudnya daripada ketiga-tiga bentuk, tiga-tiga sirah hadis ini, dia membawa makna kepada kita, mengajar kepada kita bahawa malu itu adalah sifat yang positif. Dia bukan sifat yang negatif. Malu itu adalah bekalan fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Saya nak balikkan kepada hadis tadi yang dia kata fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Sekiranya diangkat salah satu daripada duanya, sama ada iman ataupun malu, maka akan diangkat yang satu lagi. Tak jumpa lagi kah? Jumpa? Bab yang selepas bab yang ke-83. Bulan lepas kita bincang tentang jangan ambil pemimpin yang tak baik. Lepas habis bab tu, dia masuk dalam kitabul adab. Jadi bab yang pertama dalam kitabul adab. Al-haya'u khairun kulluhu. Yang kata malu ni semuanya baik. Malu. Kerana tak mungkin akan ada sifat malu dalam perkara-perkara yang mungkar, ataupun malu itu duduk bersama dengan kemungkaran. Tak mungkin. Jadi sifat malu itu adalah positif. Satu orang Muslim, dia nak pergi tikam lembu ekor, dia berasa malu. Kan itu positif? Kan itu positif? Satu orang Muslim, dia pergi ke sempadan, dia nak buat kerja jahat, zina dan lain sebagainya, dia akan menyembunyikan benda itu kerana malunya. Satu orang yang dia ada anak haram dan lain sebagainya, dia malu, dia menyembunyi, usaha menyembunyi itu, itulah positif. Malu tu bukan usaha tu, bukan perbuatan tu tak. Sifat malu tu memang sifat yang positif.
yang ada kepada insan bersama-sama dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakannya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu di antara sifat malu yang ada pada manusia. Hadis yang ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'un أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Hadis yang pertama dalam bab ini, dia kata فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ, sesungguhnya malu itu daripada iman. Hadis yang ketiga ni, wal haya'u syu'batum minal iman. Syu'batum minal iman. Mari kita tengok perbezaan penggunaan hadis dulu. Mula-mula dia kata apa? Minal iman. Sesungguhnya malu itu daripada iman. Daripada iman tu banyak mana? Dia kata syu'batum minal iman. Syu'bah ni maksud dia apa? Ai al-qit'atu wal khaslatu. Satu potongan daripada iman. Kalau iman itu ada 100 bahagian, maka beberapa bahagian daripadanya itu adalah malu. Ataupun dalam hadis ni Nabi sebut al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Iman itu 70 lebih. Bid'un ni dalam bahasa Arab dia di antara 3 sampai ke 10. Dia guna kalimah bid'un. Kalau orang tanya berapa ramai hadis semalam, lebih kurang kita kata bid'un wasalathun, lebih kurang 30 orang lebih. 30 orang lebih tu lebih berapa? Antara 3 sampai ke 9. Orang Arab dia guna kalimah bid'un. Berapa ramai hadis semalam? Bid'un wa mi'ah. 100 lebih berapa? Antara 103 ke 109. Itu bahasa Arab. Jadi dia kata apa? Dia kata al-imanu, iman itu bid'un wa sab'un, 70 lebih bahagian. Au bid'un wa sittun, ataupun 60 lebih bahagian. Ini Sya'rawi. Tak pasti Nabi sebut 70 lebih ataupun 60 lebih. 60 lebih apa? Syu'bah. 60 lebih potongan-potongan, bahagian-bahagian iman tu. Bahagian iman kalau kita gambarkan dalam bentuk bulatan dan dipotong-potong itu, dia ada, kita kata 70 bid'un wa sab'un, 70, kita kata 79. Ambil angka yang paling tinggi, 79 potongan. Daripada 79 potongan itu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afdaluha, yang paling afdal dalam iman ni, dalam potongan-potongan ni, yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah ni bahagian iman yang paling afdal dan paling tinggi. Kalimah la ilaha illallah ni kita bukan boleh buat main. Kalimah la ilaha illallah ni tak boleh buat main. Tuan-tuan, mahainya kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan dengar dalam riwayat yang menyebut tentang Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Siapa Usamah bin Zaid ni? Usamah bin Zaid, kalau kita baca sejarah Islam, kita tak boleh lepas nama dia, kerana dia adalah orang yang dipilih oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengetuai satu peperangan selepas kewafatan Nabi. Bila Nabi SAW wafat, maka pada waktu itu sebelum mati, sebelum wafat, Nabi telah menyiapkan satu pasukan, dan yang dipilih untuk menjadi ketua pada waktu itu adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dan dia masih anak muda. Dalam satu peperangan pada zaman Nabi, makna saya nak sebut tu, nak bagi tahu kata dia ada makanah, dia ada kedudukan di sisi Nabi. Kenapa dia ada kedudukan di sisi Nabi? Menyebabkan dia agak rapat dengan Nabi SAW,
Kerana Zaid bin Harithah itulah orang yang antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam adalah Zaid bin Harithah, bapa dia. Zaid bin Harithah ini dia pernah dipanggil Zaid bin Muhammad kerana dia cukup rapat dengan Nabi, dianggap sebagai anak angkat Nabi, sampai mereka panggil dia Zaid bin Muhammad. Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad tidak ada anak lelaki, dan menegaskan tentang tidak ada anak lelaki yang hidup, dan menegaskan bahawasanya tidak boleh tabanni, membinkan anak orang lain kepada satu orang yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa mana-mana lelaki di kalangan kamu, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup kepada segala nabi. Lepas tu Zaid bin Harithah dikembalikan kepada nama asal dia, Zaid bin Harithah. Sebelum tu orang panggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah ni dia dapat anak yang bernama Usamah bin Zaid. Ayah dia rapat dengan Nabi, ayah dia dikasihi oleh Nabi, dan dia sebagai anak orang yang dikasihi oleh Nabi juga dikasihi oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beberapa kali orang cuba merapati dia untuk dia pergi minta syafaat dekat Nabi, minta untuk pembebasan. Kita dengar hadis yang Nabi kata, "Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya yang mencuri itu adalah Fatimah binti Muhammad, nescaya aku akan potong tangannya. Hadis ini puncanya kenapa? Kerana ada seorang wanita yang mulia daripada keluarga-keluarga yang mulia minta supaya diberikan keampunan kepada wanita tersebut daripada jalan jalur Usamah bin Zaid. Mereka pergi bagi tahu kat Usamah, hang pergi cakap sikit, tolong pergi cakap kat baginda Rasul, kok baginda Rasul boleh lepaskan. Okey, ni nak sebut kata Zaid bin Harithah ni, Usamah bin Zaid ni rapat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan. Nak bagi tahu pula tentang betapa nilainya kalimah la ilaha illallah dalam satu peperangan, tuan-tuan. Dalam satu peperangan, ketika mana berlaku peperangan, sampai satu tahap Zaid berdepan satu lawan satu dengan pasukan musuh, dengan anggota pasukan musuh. Sampai ke satu tahap anggota pasukan musuh itu jatuh dah di bawah dah. Zaid bin Harithah duduk di atas. Zaid bin Harithah nak tikam dia, ketika Usamah bin Zaid minta maaf. Ketika Usamah nak tikam dia, ketika itu dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Usamah bin Zaid buat apa? Usamah bin Zaid terus tikam dia juga, mati kawan tu. Berita tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Nabi tanya apa? Asyaqaqta an qalbi? Apakah kamu buka hati dia, kamu belah hati dia, kamu belah dada dia sehingga kamu tahu apa yang ada di dalam hati dia? Apabila Usamah bin Zaid ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tak bunuh dia walaupun dia mengucap la ilaha illallah? Usamah bin Zaid kata apa? Qalahu mustahzi'an. Dia berkata la ilaha illallah itu dalam keadaan main-main sahaja. Nabi marah. Nabi kata, hang tahu mana? Asyaqaqta an qalbi? Apakah kamu bedah dada dia sampai kamu tahu? Kamu bedah dada dia, kamu bedah hati dia sampai kamu tahu apa yang dia niatkan? Dia nak main-main ke apa ke? Siapa yang nak jawab di hadapan Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal? La ilaha illallah mempunyai karamah. La ilaha illallah mempunyai karamah yang cukup tinggi. La ilaha illallah mempunyai karamah yang cukup tinggi. Tuan-tuan baca dalam cerita dalam satu sariyah yang dihantar adik kepada adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Jahshin, antara pemuka-pemuka Sariyah, satu pasukan tentera yang dihantar untuk meninjau dan sebagainya, bahkan untuk melakukan peperangan
tanpa diketuai oleh Nabi. Itu istilah dalam sirah. Kalau sariyah, peperangan yang tak disertai oleh Nabi. Kalau ghazwah, peperangan yang disertai oleh Nabi. Jadi hantar Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin adalah saudara kepada Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin adalah isteri kepada baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bekas isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dia kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin daripada keluarga yang agak kaya, sedangkan Zaid bin Harithah daripada bekas hamba. Akhirnya itu menyebabkan tidak berlaku kafaah, tidak berlaku kufu. Lalu cerai. Bila bercerai itu, Nabi SAW kahwin pula dengan kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Adik dia nama Abdullah bin Jahshin. Oh, cerita keliling sikit tuan-tuan. Jadi dia ni pernah dihantar kepada satu sariyah yang mereka ketika mana mereka nak menggempur satu kaum, mereka masuk pada waktu subuhnya. Masuk, ternyata pada waktu itu masih ada lagi azan subuh. Bila masih ada lagi azan subuh, mereka berhenti sariyah. Mereka berunding semula dan sebagainya. Makna kalimah la ilaha illallah cukup mahal. Kalimah la ilaha illallah cukup mahal. Sampai dikata a'laha, dalam bahagian iman, dalam potongan-potongan iman, bahagian-bahagian iman yang berjumlah banyak mana? Kita kata tadi 79 bahagian itu, sebahagian dari yang paling tingginya, yang paling berkualitinya adalah qaulu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sampai Nabi SAW sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia masuk syurga. Tuan-tuan, itu tingginya kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah dia ada syarat dia. Kalimah la ilaha illallah bukan sekadar kita kata, dia ada syarat dia. Tetapi kalimah la ilaha illallah dia juga ada kebesarannya, dia juga ada kehaibatannya, dia juga ada keutamaannya yang perlu kita jaga tentang karamah dan kemuliaannya. Jadi bila satu orang yang mengucap la ilaha illallah, dia ahlul qiblah, kita kata dia ahlul qiblah, kecuali dia melakukan perbuatan yang kufrun bawah, kafir yang cukup nyata. Kecuali dia melakukan perbuatan ataupun dia menzahirkan kalimah kufur dia itu kufur yang cukup nyata. Selagi mana boleh takwil, selagi mana boleh tafsir, selagi mana boleh tengok, selagi itu kita amat-amat menjaga qaulu la ilaha illallah, kalimatu la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah amat kita jaga. Selagi mana kita boleh takwil, kita takwil. Selagi mana boleh takwil, kita takwil tentang imannya. Tapi kalau salah, kita sebut salah. Tapi kita tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Kita tak mudah untuk mengkafirkan orang. Apa yang berlaku kepada sebahagian daripada kelompok yang mereka ini amat mudah mengkafirkan orang. Itu tidak kepada kita. Kita tak boleh jadi golongan takfiri, golongan yang mudah mengkafirkan orang. Mudah mengkafirkan orang, membaca hadis-hadis, kemudian atas hadis-hadis tersebut mereka terus mengkafirkan orang, menyebut orang itu bukan Islam, orang ini kafir dan sebagainya. Itu bukan kita. Tuan-tuan, ada potongan yang mereka buat, potongan sedikit video di Masjid Titi Terah minggu lepas ya. Minggu lepas tentang Ahbas, tentang kelompok Ahbas. Kelompok Ahbas ini tuan-tuan, kelompok yang berasal daripada Lubnan, diasaskan oleh Abdullah Al-Harari. Kita boleh cerita panjang tentang mereka di dalam siri khas mungkin. Cuma bila keluar cerita, mereka ini di antara orang yang tasahul fi takfiril muslimin, orang yang cukup mudah mengkufurkan sebahagian orang Islam. Ramai kawan-kawan Ahbas ni pakat duk marah, telefon saya apa semua. Ala kulli hal tak apa, kita boleh hujah lawan hujah. Cuma kita nak katakan, seorang mukmin yang sebenar, kita tidak mudah mentakfirkan orang. Tak. Kita hanya akan menyebut tentang batas-batas iman dan kufur. Dalam masa yang sama, kalau kita nak mengkafirkan orang, hanya orang yang melakukan perbuatan kufrun bawah,
kafir yang nyata, yang tak boleh takwil lah, yang tak boleh takwil lah. Dia mengeluarkan kalimah-kalimah yang tak boleh takwil lah. Dia buat perbuatan-perbuatan yang tak boleh takwil lah. Selagi mana dia tak buat benda tu, kita kata fa innahum min ahlil qiblah, mereka itu adalah ahli qiblah, dan mereka daripada kalimah la ilaha illallah. Tugas kita apa? Wa ma alaika illal balagh. Nabi Allah Taala bagi tahu kat Nabi, tugas kamu menyampaikan. Tugas kita bukan menerakakan orang dan mensyurgakan orang. Itu bukan tugas kita. Allah Ta'ala tak swasta kat kita untuk menentukan dia ni ahli syurga, dia ni ahli neraka, dia ni neraka mana. Tak, itu bukan tugas kita. Hatta kita pun kita tak tahu kita nak duduk tang mana lagi. Siapa kita untuk meneraka dan juga mensyurgakan orang? Itu bukan tugas kita. Tugas kita apa? Tugas para da'i. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Tugas kamu adalah menyampaikan. Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, kata Allah. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Itu tugas kita. Tugas kita cukup mendamaikan. Nabi SAW itu dikatakan sebagai apa? Ar-rahmatil muhda. Nabi itu adalah Nabi yang membawa rahmat. Dan Nabi SAW yang diutuskan untuk mengajak orang ke arah agama, dan agama ini adalah agama yang innad dina yusrun. Agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini adalah agama yang mudah. Agama ini agama yang boleh beragama dengannya siapa sahaja, daripada istana sampai gobok di tepi jalan, daripada raja sampai raja kuman, semua berhak untuk beragama dengan agama ini. Okey, balik kepada hadis. Kita nak sebut tadi tentang yang paling tinggi dalam potongan-potongan syu'batul iman, bahagian iman itu yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kerana Al-Fadil hafizahullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menyihatkan beliau, Al-Fadil Ustaz Abdul Wahab Ahmad Kulim, tokoh dakwah kepada non-Muslim. Tuan-tuan pernah tengok, dia juga ada asal Cina sikit-sikit, banyak berdakwah kepada non-Muslim, terutamanya di selatan Thai, di utara Thai, dan juga di kalangan masyarakat orang asli di Sungai Siput, di Kelantan dan sebagainya, di kalangan masyarakat orang asli, dan juga di kalangan masyarakat Cina non-Muslim. Ustaz Abdul Wahab Ahmad, lah ni dia sakit dah 3 tahun dah lumpuh, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaganya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada beliau. Beliau rajin menyebut bahawasanya kalimah la ilaha illallah adalah anak kunci syurga. Kalimah la ilaha illallah adalah pembeza di antara mukmin dengan kafir. Asasnya kalimah la ilaha illallah adalah kalimah yang cukup tinggi. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Kenapa kamu tak lihat perumpamaan yang Allah Ta'ala buat? Kalimah yang baik itu seumpama pokok yang baik. Pokok yang baik, benihnya ditanam ke dalam tanah, tetapi hasilnya sampai dan akarnya dalam tanah, tapi buahnya itu menjulat naik ke atas, ada dahan, ada ranting, ada buah dan sebagainya. Demikian perumpamaan kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ramai ada orang baik atas muka bumi ni. Kita baca siapa yang buat lampu, orang yang mula-mula mengasaskan lampu. Kita baca siapa yang mula-mula mengasaskan komputer. Kita baca siapa yang duk mengasaskan sebahagian daripada alat telekomunikasi yang lah ni memudahkan perhubungan kita. Siapa yang asas? Yang asas siapa? Tuan-tuan, kebanyakan yang asasnya bukan kita. Kita menjadi golongan mustahlik, kita menjadi golongan pengguna. Orang lain menjadi golongan yang memprodukkan perkara-perkara ini, yang jadi yang memproduksikan semua jenama-jenama ini dan perkara-perkara ini adalah orang lain. Andainya mereka ada kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah itu akan membeza nilaikan di antara orang yang tidak punya la ilaha illallah, dan dia memberikan kebaikan kepada manusia sejagat, dengan orang punya la ilaha illallah lalu dia menyebarkan kebaikan kepada manusia sejagat. Itu tingginya kalimah la ilaha illallah. Mereka ni
Lampu yang diasaskan oleh siapa? Yang kita baca, orang itu orang yang tidak punya kalimah la ilaha illallah. Orang guna teori yang dia buat ratus tahun yang lalu. Orang guna sampai lah ni. Siapa dia? Dia tidak punya la ilaha illallah. Macam mana jazak dia, macam mana balasan dan ganjaran dia, itu satu persoalan yang lain. Cuma persoalan yang kita nak sebut, yang menyebabkan seseorang itu diangkat martabatnya dalam berbakti kepada insan adalah kalimah la ilaha illallah. Itulah makna buahnya akan keluar dengan begitu lebat. Kalimah tayyibah. Itu kata afdalnya kalimah tayyibah. Paling tinggi. Afdaluha kata Nabi. Yang paling tinggi dalam bahagian-bahagian iman ini adalah kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul aza 'anit tariqi, kata Nabi. Yang kedua, wa adnaha, yang paling rendahnya, imatatul aza 'anit tariqi, ambil aza, perkara yang menyakitkan, sampah dan sebagainya, 'anit tariqi, daripada jalan. Kita lalu ada sampah, kita lalu aza tu termasuk duri, kita lalu mungkin ada paku. Imatatul aza 'anit tariqi, ambil aza, ambil perkara yang menyakitkan, paku ke, kayu ke, dan sebagainya, kita ambil daripada jalan, kita buang ke tempat yang sebenarnya. Itu kata Nabi daripada pembahagian iman. Yang paling tinggi la ilaha illallah, dia boleh menyelamatkan dan dia akan membina amalan-amalan biasa kita ini supaya ada nilai keimanan. Yang paling rendah kata Nabi, angkat benda-benda yang menyakitkan daripada jalanan. Pasal agama ni adalah agama yang dia tidak hanya memikirkan ataupun dia tidak hanya suruh penganutnya memikirkan tentang kita, tentang penganut, tak. Tapi dia juga agama yang menyebarkan rahmat kepada sekalian alam. Yang disebut sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Dan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW dianggap sebagai Nabi yang membawa rahmat, dan agama ini juga adalah agama yang membawa rahmat. Imatatul aza 'anit tariq, angkat perkara-perkara yang menyakitkan, ma yu'za ka hajarin wa syaukin wa tinin wa ramadin wa qazarin wa nahwi dhalik. Dalam syarah dia sebut azza ni maksud dia apa? Macam batu ke, duri ke, tanah keras ke, pasir-pasir yang menghalang jalan ke, ataupun sampah dan sebagainya, wa nahwi zalik, dan selain daripada yang demikian itu. Semuanya itu sebahagian daripada makna mengangkat azza 'anil tariqi, diangkat daripada jalan. Malangnya tuan-tuan, malangnya umat berbicara tentang apa? Berbicara tentang iman tanpa melihat persoalan yang macam ni. Orang anggap kata kecil. Mengangkat daripada jalanan, tuan-tuan, di kalangan umat Islam kadang-kadang bawa kereta balik daripada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat itu sebut ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Saya khutbah hari ini cerita tentang tawakal. Bawa mai cerita tawakal apa semua ni. Khutbah pendek ya, 15 minit tadi. Dua-dua khutbah tu 15 minit Habis khutbah tu, balik tadi ni, tengah bawa kereta, kawan tu minum air tebu. Habis minum air tebu dia punggai. Selama ya. Tak ada apa. Baru balik daripada masjid. Baru duk sebut ittaqullah. Kita tak sensitif dengan perkara-perkara yang seumpama ini. Kita anggap kata dia bukan agama. Kita anggap kata tak ada masalah apa. Tuan-tuan, sebahagian daripada tempat-tempat awam umat Islam nampak tak jaga benda-benda yang macam ni. Nampak tak jaga benda-benda ni macam ni. Berapa banyak tempat, tuan-tuan, lepas tulis dilarang membuang sampah di sini. Bawah tu paling banyak sekali sampah. Biasa ya. Pulau Pinang tak ada lah, pasal Pulau Pinang hijau. Tuan-tuan, tempat-tempat lain tu, tuan tengok, kita tak sensitif dengan perkara-perkara yang macam ni. Tapi orang lain cukup sensitif. Apa yang kita doa sebut, tuan-tuan, sebahagian besar daripada nilai Islam kita ni duduk kepada orang lain. Sebahagian besar daripada nilai yang sepatutnya ada kepada umat Islam duduk kepada orang lain. Kita ambil nilai orang lain, kita ambil cara hidup orang lain dan lain sebagainya. Hak kita, hak Islam ajar kepada kita, dan kita sebagai penganut seharusnya pegang,
itu kita swastakan kepada orang lain. Swasta kepada orang lain. Tuan-tuan, ada satu kita tahu setiap tahun ni kita berbangga sebab negara kita Malaysia katanya naik sikit daripada 175 negara yang dibuat kajian tentang indeks persepsi rasuah. Dulu kita 53 lah. Lah naik 50 lah, betul lah. Dia makin kecil bilangan itu, makin bersih dari segi persepsi. Macam mana diukur indeks persepsi ni, tuan-tuan? Dia diukur dengan masuknya ramai, masuknya banyak survey antarabangsa ni. Banyaknya survey antarabangsa masuk, mereka buat kajian dalam pelbagai bidang. Sebab itu kita akan tengok kebanyakan hasil yang diterima tentang survey berkaitan dengan rasuah ni, jabatan-jabatan yang terbuka sekali untuk rasuah adalah jabatan-jabatan yang ada penguatkuasaan. Ada penguatkuasa, polis, JPJ, lain sebagainya. Itu paling banyak. Dia berpunca daripada persepsi. Persepsi ni kadang-kadang kawan tu dia tak pernah lalui pun. Orang mai buat kajian pada dia, orang tanya, dari segi pandangan tuan, jabatan apa yang paling kuat sekali rasuah? Dia kata polis lah. Contoh tuan, saya tak tuduh orang tak pernah mai buat kajian saya. Dia kata polis lah. Kita kata tuan pernah kena ke? Dia kata tak pernah kena lah. Ada orang yang dekat dengan tuan-tuan, lah ramai ada orang cerita. Hak tu persepsi, tuan-tuan. Persepsi tu tak semestinya dia lalui sendiri, tapi cara dia jawab tu Melayu biasalah, tuan-tuan. Melayu, dia tak tengok pada insiden tu, dia cerita macam dia duduk dalam kereta. Saya ingat masa ada satu orang doktor, isteri dia mati. Kereta renyuk, kereta tu habis CRV, hancur apa semua, hancur. Keluar cerita, mai duk cerita di kedai kopi orang ni. Dia kata sebenarnya masa dia nak kena tu, masa tu juga dia duk jawab telefon. Dah kita kata, hang duk sama mana masa peristiwa tu berlaku? Tepi dia ke? Tengok hang selamat elok eh? Dia kata tak lah, aku duduk di Arau. Berlaku di Jitera, dia duduk di Arau. Tapi cara dia cerita tu, biasalah tuan-tuan. Ni orang Melayu, dia punya satu sebahagian daripada keistimewaan orang Melayu. Cerita sungguh-sungguh. Balik pada cerita kita, persepsi dia bina lagu tu. Okey tuan-tuan, tak apa. Dalam banyak-banyak kaedah survey ni, macam-macam cara orang buat, ada sekelompok kumpulan. Mereka ini adalah bekas-bekas penyiasat dalam Polis International, Interpol. Mereka nak tengok macam mana dari segi indeks integriti di kalangan negara-negara ini. Mereka nak buat macam mana? Akhirnya mereka buat keputusan. Mereka buat keputusan meletakkan 100 dompet di merata negara lah, negara-negara yang dipilih. Mereka letak dompet, kemudian dalam dompet tu mereka bubuh lebih kurang RM60 duit Malaysia ni, duit mengikut nilai tempat masing-masing, dan mereka letak di luar tu kaedah yang paling mudah untuk dihubungi tuan punya dompet itu. Mereka letak 100. Mereka letak 100 di banyak buah negeri. Menariknya tuan-tuan, di negara-negara umat Islam, kadar untuk pulang balik cukup rendah. Kita buat perbandingan di antara dua negara, Singapura dengan Indonesia. Contoh, buat dengan Malaysia dia masalah sikit tuan. Kita buat dengan Indonesia. Perbandingannya, Singapura depa letak 100 dompet di pelbagai tempat, pasar raya, celah-celah, taksi dan sebagainya. Daripada 100 yang diletak di Singapura dan 100 juga yang diletak di Indonesia. Di Indonesia yang hantar balik itu ada 3. 97 hilang, 3 sahaja yang sampai balik kepada alamat itu. Di Singapura yang sampai balik 97, yang tak sampai balik 3. Tuan-tuan, dia kata yang tak sampai balik 3. Negara-negara kafir. Lepas tu bila ni orang-orang Singapura kata sebenarnya yang 3 tak sampai balik tu orang dapat dekat orang Indonesia. Singapura ni pun celaka juga. Mereka kata dapat dekat orang Indonesia. Tuan-tuan, negara kita kadar sampai balik pun rendah. 80 tak sampai balik negara kita. Mereka kata semua 80 tu boleh kat orang Bangladesh.
Saya kira salah orang semua. Ya tuan-tuan, saya nak sebut apa? Nak sebut apa? Nilai Islam tu tak ada kepada umat. Saya dan tuan-tuan, kita semua lah tuan-tuan, kita sedang mengkritik tentang umat kita. Nilai itu tidak ada. Termasuklah kalau dalam bab hadis ni kita sedang membicarakan tentang imatatul azar anit tariq, memudahkan perjalanan orang dengan membersihkan jalan daripada perkara-perkara yang menyakitkan. Kadang-kadang tidak ada kepada umat Islam, tapi ada kepada orang lain. Sedangkan ini duduk dalam masalah apa? Dalam masalah iman. Benda ni duduk di dalam masalah iman. Yang ketiga, Nabi kata wal haya'u syu'batum minal iman. Sedangkan malu itu salah satu potongan daripada iman, satu bahagian. Kita cuba gambarkan tadi ni, kalau kita buat dalam bentuk bulat, iman itu ada sebanyak 79 potongan, 79 bahagian. Paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Paling rendah angkat benda-benda yang menyakitkan daripada jalan. Dan sebahagian daripada iman itu, satu potongan daripada iman itu adalah malu. Wal haya'u syu'batum minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Okey. Hadis yang keempat dalam bab ini. Wa an Abi Sa'd al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-ghadra'i fi khidriha fa idza ra'a shay'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi muttafaqun alaih. Daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersangatan malu minal ghadra'i fi khidriha, lebih daripada ghadra fi khidriha. Apa makna ghadra fi khidriha? Dikatakan al-ghadra makna dia al-bikir, anak darah. Nabi itu lebih malu daripada anak darah, yakni dia itu lebih malu daripada anak darah fi khidriha, anak darah yang dijaga, duduk dalam satu kawasan, orang tak boleh tengok kepada dia dan sebagainya, maruah. Nabi SAW dia kata asyadda hayaan, dia lebih malu daripada anak darah. Fa iza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi. Apabila ra'a syai'an yakrahuhu, apabila Nabi tengok satu perkara yang Nabi tak suka, arafnahu fi wajhihi, kami tahu macam mana keadaan Nabi tak suka itu daripada wajahnya. Makna dia kalau Nabi tengok satu benda yang Nabi tak suka, maka kami, kata para sahabat, arafnahu fi wajhihi, kami tahu kata Nabi tak suka daripada riak wajahnya. Dalam syarah dia kata ai la yatakallamu bihi li hayaihi bal yataghayyaru wajhah. Kami tengok dalam syarah sebut, yang makna kami kenal daripada wajah dia, kami tahu daripada wajah dia tu kata dia tak suka, dengan makna dia tak bercakap kerana dia malu, bahkan wajahnya akan berubah, maka kami pun tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka kepada perkara tersebut. Syahid hadis apa? Asyadda hayaan. Nabi ni bersangatan malu. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyebut wallahu la yastahyi minal haq. Allah Ta'ala itu sekali-kali tidak pernah malu daripada yang benar. Inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu untuk buat perumpamaan dengan nyamuk dan yang lebih tinggi daripada nyamuk. Dalam masalah kebenaran tak malu untuk berbicara. Begitu juga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam masalah benar baginda tidak malu. Adapun dalam perkara-perkara yang menuntut tentang maruah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, baginda asyadda hayaan. Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi tak jadi golongan yang tak memasukkan diri baginda di kalangan golongan yang meminta-minta kerana malu. Wal haya'u syu'batum minal iman. Nabi tak jadi orang yang bercakap kotor.
Nabi tak jadi orang yang suka memaki-maki dan sebagainya. Kenapa? Wal haya'u syu'batun minal iman. Maki-maki, cakap kotor dan lain sebagainya, itu akan menurunkan martabat insan, martabat manusia. Dia akan menurunkan martabat manusia. Tuan-tuan, akhlak ini apabila hilang benda-benda yang biasa, tuan-tuan, memuliakan orang, itu adalah akhlak insan. Tapi bila hilang, malu dia pun hilang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Islam ajar kepada kita, kita disuruh untuk berbicara dengan anak, dengan bapa ni, dengan baca kalimah-kalimah yang qaulan karima, wa qula lahu qaulan karima, wa qula lahuma qaulan karima. Ada ayat-ayat yang seumpama itu, bagi tahu kepada mereka, cakap dengan ibu bapa ini dengan perkataan-perkataan yang karima, perkataan-perkataan yang mulia. Kan kita baca dalam wa in jahadaka, surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nabi Allah Ta'ala kata kepada Nabi, sekiranya, dan itu juga kepada kita, sekiranya kedua ibu bapa kamu ni tak beriman dan dia berjihad, dia bersungguh-sungguh, jahada, dia berjihad bersungguh-sungguh, bukan jihad dengan makna syarak, makna dia bersungguh-sungguh nak jadikan kamu ni sebagai orang yang syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada dia, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bersahabat, kamu berdamping dengan mereka di dunia ini dengan perdampingan yang baik. Apa makna dampingan yang baik itu? Termasuk qaulan karima, perkataan-perkataan yang baik. Tapi apabila kita hilang akhlak ini, kita hilang bersamanya dengan sifat malu. Sifat malu, sedang aib, menderhaka kepada dua ibu bapa ini secara fitrahnya, manusia aib. Manusia aib, malu, tuan-tuan. Tapi apabila hilang iman, apabila tak ada unsur iman, maka dia boleh melakukan pelbagai perkara kepada ibu bapanya. Ibu bapa yang seharusnya disayangi dan ibu bapa yang mempunyai hak kepada kita, sebenarnya ibu bapa itu kadang-kadang diderhakai oleh orang yang tidak punya iman. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita haya, perasaan malu, yang perasaan malu itu sebahagian daripada urusan iman. Tapi sekali-kali kita tidak akan malu untuk menyatakan kebenaran. Wallahu la yastahyi minal haqq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak pernah malu daripada kebenaran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya daripada tajuk kita pada malam ini, babul haya'i wa fadlihi wal hassi 'ala at-takhalluqi bihi, bab pada menyatakan malu, kelebihan malu, dan galakkan untuk kita berakhlak dengannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tuan-tuan. Saya nak tutup pertemuan kita pada malam ini dengan sedikit mengulas tentang apa yang sedang berlaku. Ada orang SMS tanya dan sebagainya, tak boleh, tentang isu yang sebenarnya tak besar terlalu mana pun. Isu cerita tentang ustazah dan ustaz ekspres, ustaz jadian apa semua. 3 benda yang saya nak sebut, tuan-tuan. Yang pertama, kadang-kadang orang akan bertanya, ustaz, apa hukum panggil ustaz? Kita kata tak ada masalah apa nak panggil ustaz. Tuan-tuan, tak ada masalah apa nak panggil ustaz. Ustaz ni mana dia, Pak? Ustaz ni cikgu, tuan, lebih kurang lagu tu lah. Tak ada masalah apa. Kalau tuan-tuan pergi di Mesir, orang Mesir, driver taksi pun dia panggil ustaz. Jadi tak ada masalah apa. Jadi para ustaz sekalian, tuan-tuan nak pakai ustaz mana ni? Pakai, tak ada masalah apa. Ustaz Haji Husin, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Di Mesir, tuan-tuan, perkataan ustaz itu tak ada pakat-pakat panggil, tak ada masalah apa. Di Mesir, kalau tuan-tuan pergi Mesir, kalau di Syria dia panggil muallim, dia panggil cikgu. Kita naik servis tu, naik van tu, kita al-gam muallim al-gam, dia kata tepi, berhenti tepi, cikgu, dia panggil muallim. Kita kata, kawan ni kebetulan duduk depan, tanya dia, hang kerja cikgu ke? Dia kata, tak, daripada beranak aku ngaji sikit-sikit, lepas tu terus bawa kereta sampai lah, lepas tu dia panggil muallim. Memang biasa dia panggil muallim, lebih kurang kita panggil cikgu dekat polis kan. Polis pun heran, aku daripada awal minta kerja polis,
Dulu orang panggil juga Datuk lah, orang panggil cikgu. Dia apa heran, dia tak ada masalah apa nak panggil ustaz apa, tak ada masalah. Cuma di kalangan kita ataupun dari segi bahasa standardnya, ustaz di bahasa standard tu adalah profesor. Lepas tu kita tengok Ustaz Dr. Muhammad Wahbah Az-Zuhaili. Ustaz tu maksud dia profesor, ataupun Ustazul Musyarik, Profesor Madiam. Itu yang pertama. Jadi perkataan itu perkataan yang ya siapa pun boleh pakai, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Masalah yang kedua yang saya nak pergi, isunya bukan isu ekspres ataupun siapa dan lain sebagainya, siapa gelap, siapa yang layak pakai dan lain sebagainya. Bukan itu. Isunya ialah isu konten kepada jalan dakwah. Isunya hak tu. Isunya bukan siapa dan sebagainya, konten kepada dakwah itu sendiri, isi kandungan dakwah itu sendiri. Nabi bagi peringatan di akhir zaman ni akan lahir golongan yang Nabi kata Ruwaibidah. Para sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa mar Ruwaibidatu ya Rasulullah?" Siapakah golongan Ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Ar-rajulu tafah yatakallamu fi amril ammah. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidah? Kenapa para sahabat bertanya? Mereka pun tak pernah mendengar istilah tu, istilah Ruwaibidah, mereka tak pernah dengar. Siapa Ruwaibidah ni? Tanya kat Nabi. Nabi kata, ar-rajulu tafah, dia adalah orang yang lekeh, orang-orang yang biasa. Yatakallamu fi amril ammah, tiba-tiba dia bercakap dalam urusan awam, urusan umum. Itulah dia masalahnya. Masalahnya adalah ar-rajulu tafah, orang yang tidak ada basic ataupun orang yang tidak ada rujukan, orang yang berbicara hanya berasaskan kepada agak-agak, gamak-gamak dan sebagainya. Ini masalahnya. Masalahnya bukan siapa yang memakai gelaran itu, tidaklah masalah sangat. Masalah yang lebih besar adalah konten. Kerana apabila Ustaz Hasrizal, saya pinjam hak Ustaz Hasrizal kata, dia tulis tentang apabila orang berlumba-lumba untuk menjadi agamawan selebriti. Agamawan selebriti, dia ada dua jenis. Satu selebriti agama, satu lagi agamawan selebriti. Dia hak mana mula? Ada yang asal dia daripada selebriti, kemudian mai duk berjinak dengan agama. Ada pula yang asal dia orang agama, lepas tu untuk tarik orang ke macam mana ke, la ilaha illallah, orang berbangga. Minta maaf cakap tuan-tuan, hak ni saya bersetuju dengan Dr. Masyitah. Orang berbangga untuk tulis Bollywood. La ilaha illallah, tahu dah mana apa Bollywood? Orang berbangga sebut kata Bollywood. Saya duk ingat seorang dia pun tak minta, dia mungkin tidak minta, cuma pasal dia rajin, sahabat saya masa di Pakistan dulu ni, dan bersahabat sampai lah, mungkin kerana tu orang panggil dia Bollywood, wallahu alam, kerana dia rajin menyanyi lagu Hindustan ke apa. Lah ni tuan-tuan, ada pula Bollywood Junior. Saya tengok, ayo, ada pula. Bukan seorang pula tu. Setakat yang saya duk tahu 4 orang dah. Semua main daripada Penang. Hak saya tahu, saya tengok. Tadi saya jumpa pula seorang ni, tengok ceramah apakah oleh ustaz sekian-sekian, boh dalam kurungan Bollywood Junior. Puak Bollywood pun pening. Mereka ni ambil hak kami dah. Bollywood tu dah tak apa tuan-tuan, merujuk kepada puak-puak filem Bollywood, filem Hindustan dan lain sebagainya. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, konten dia, konten ceramah itu kadang-kadang untuk apa sebenarnya? Mewujudkan reka-reka cerita, mimpi-mimpi apa segala macam. Ini yang masalahnya. Masalahnya ini Ar-Ruwaibidah. Yang ketiga, sebelum tu, yang ketiga kita juga nak bagi tahu, dakwah ni adalah urusan kita semua. Kan kita pernah sebut, kita siapa? Kita adalah ummatul ijabah. Kita adalah umat yang telah menerima agama. Apa tugas umat yang telah menerima agama? Kita perlu menyampaikan agama ini kepada ummatul dakwah. Siapa dia ummatul dakwah? Orang yang masih belum memeluk agama Islam dan orang yang duduk luar daripada agama walaupun dia beragama dengan agama Islam dari segi amalannya dan sebagainya. Maka kita ni sebagai ummatul ijabah, tugas kita pautnya kepada agama. Tugas dakwah semua orang. Dakwah bukan tugas ustaz. Dakwah bukan perlu kepada pengiktirafan. Dakwah tugas semua orang. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun sepatah. Tapi masalahnya
ketika mana sampai konten tu satu perkara yang cukup penting. Lahir golongan yang Nabi kata kadang-kadang luka bin luka. Luka bin luka, Nabi sebut dalam hadisnya, akan lahirnya golongan luka bin luka. Luka bin luka, ruwaibidah dan sebagainya. Ini adalah kelompok-kelompok yang berhujah dengan nama agama, tapi sebenarnya laisa minad din. Dia apa yang mereka berhujah dengannya itu bukan agama. Bukan agama. Mereka memasukkan unsur sentimen dan lain sebagainya. Ini isunya, tuan-tuan. Jadi isunya, sebahagian daripada apa yang disebut oleh Dr. Masyitah, kita tak bersetuju. Sebahagiannya pada saya kata, terutama dalam masalah konten dan lain sebagainya, ini perlu diambil perhatian oleh badan-badan dakwah, oleh para pendakwah dan lain sebagainya. Ini cukup penting. Ini cukup penting, sehingga yang sampai kepada masyarakat itu daripada masdar agama yang sebenarnya. Dia bukan isu yang sampai itu adalah benar-benar pure daripada agama. Dia bukan satu perkara yang untuk menakutkan orang semata-mata ataupun nak mengembirakan orang semata-mata dan sebagainya. Dari segi uslub dakwah, silakan. Dari segi uslub dakwah tidak ada masalah. Dari segi uslub dakwah nak ada sedikit lucu lain sebagainya, tak ada masalah apa. Tapi konten itu perlu dijaga dan dikawal. Konten itu perlu dijaga dan dikawal. Sebab bila dah jadi ustaz selebriti ataupun jadi agamawan selebriti, masalah dia apa? Orang akan merujuk, ustaz tu kata. Kalau apa yang ustaz tu kata bukan berasaskan kepada nas, apa berlaku kepada masyarakat? Fitnah kepada dia dan juga fitnah kepada masyarakat. Tuan-tuan masih ingat lagi Kicap Tamim punya cerita? Tamim, tanah Melayu. Lah, Kelang Kabut, tuan-tuan. Tanah Melayu tu kan, pasal apa? Bani Tamim. Pasal tanah Mim Melayu. Tuan-tuan ingat? 4-5 bulan lepas. Serabut medan dakwah ni kerana satu benda yang berasaskan kepada agak-agakkan, bukan berasaskan kepada hujah. Agama ini mesti ditegakkan dengan hujah. Jadi peringatan kepada saya, peringatan kepada orang yang duduk di haql dakwah dan di pentas dakwah ini, untuk lebih mengkaji agama berasaskan kepada hujah, bukan berasaskan kepada sekadar nak populariti semasa dan lain sebagainya. Dari mukminin, orang tanya tentang keikhlasan. Orang kata dia tu mungkin tak ikhlas. Kita kata ikhlas adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah urusan antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita doa mudah-mudahan semua kita dimasukkan unsur ikhlas ke dalam diri kita, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita bersama. Allah Taala memasukkan kita bersama di kalangan orang yang mendengar kata, mengikut yang terbaik daripada perkataan insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.